Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida wa usalli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Saudara Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, Saudara Mak Hassan, Menteri Pertahanan, Timbalan Menteri Tan Sri KSN, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, SUK, Ahli Muhammad, saudara-saudara yang dimuliakan. Alhamdulillah pada pagi dan tengah hari ini kita dapat sama-sama menjayakan majlis yang bermakna kerana menyantuni secara langsung rakyat. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, seluruh keluarga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan juga kementerian-kementerian, koperasi, kerajaan negeri dan rakan-rakan yang menjayakan acara kali ini. Seperti kita sedia maklum, kita sedang usaha untuk memulihkan semula ekonomi negara kita. Ia bukan soal yang mudah. Ada orang mengatakan, mengapa kita ceritakan hal yang lalu? Tapi rakyat harus tahu. Kerana kalau kita dengar dalam ceramah-ceramah, dia bagi andaian seperti mana disebut oleh Datuk Seri Zahid, seolah-olah semuanya sudah sempurna. Tidak. Kita kena faham, ekonomi harus dilonjakkan, dipacu dengan kadar yang lebih pantas. Tapi kita warisi ekonomi yang malam. Mana-mana saya terangkan, hutang 1.5 triliun ringgit. Kalau kita sebagai keluarga, kita ada hutang gaji RM5,000 sebulan, hutang 1 juta. Nak pulih itu tidak mudah. Dan ekonomi negara pun kalau kata mengikut pakar ekonomi Adam Smith, macam ekonomi keluarga. Nak faham. Jadi kalau hutang cara tidak bertanggungjawab dulu sampai 1.5 triliun, nak suruh kita selesaikan dalam 1-2 tahun tidak mudah. Kita cuba insya-Allah. Ya. Berapa defisit? Defisit maknanya pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Itu makna defisit. Gaji RM5,000 tapi belanja yang wajib RM7,500. Itu disebut defisit. Kita tanggung defisit. Berapa peratus? 5.6%. Jadi apakah yang dilakukan dalam Jemaah Menteri? Saudara Zahid, Saudara Mak Hassan dan rakan-rakan yang lain. Kita kata jangan hutang lagi. Kerana hutang itu siapa akan bayar? Sekarang bebannya dan anak-anak kita. Jadi anak kita lahir, tanggungjawab pertama bayar hutang. Jadi kita kata jangan hutang. Dulu pernah ada hutang. Siapa yang mula hutang ni? Almarhum Tun Abdul Razak. Tapi hutang dia untuk apa? Untuk buka tanah, untuk buka felda, untuk buat pembangunan luar bandar masa itu. Jadi orang tak soal hutang yang diperlukan mengikut keupayaan kita untuk membangunkan negara. Bukan hutang untuk buat projek-projek mega, kemudian kos yang melampau-lampau dan komisen berlebih-lebih, kemudian hutang jana wibawa, lingkuplah ekonomi negara. Jadi jangan samakan. Kalau kita lihat dari segi sejarah, hutang yang dibuat oleh marhum Tuan Abdul Razak itu penting bagi negara kita. Kalau tidak ada felda, tidak ada risda, tidak ada mara, semua dari wang pinjaman bank dunia. Itu diperlukan pada ketika itu. Ini berbeza dengan apa yang berlaku terutama 33 bulan sebelum kita ambil alih kuasa. Kedua, saya katakan soal defisit. Kalau kita turunkan defisit, Indonesia turun lebih cepat daripada kita. Sebab itu rupiah itu kuat sedikit. Kita turun daripada 5.6% jadi 5%. Saya sengaja minta kawan-kawan kita termasuk di kampung itu tahu. Jangan kita ingat ekonomi itu patut difaham oleh orang-orang cerdik pandai pakai ekonomi saja. Tidak. Kalau kita tidak ada maklumat ini, kita akan terus ditipu. Kita akan terus difitnah. Ya. Yang dia buat hutang banyak dia tak cerita, defisit banyak dia tak cerita, dia cerita apa yang kita belum bagi. Jadi kita terpaksa turunkan
kerugian atau kekurangan perbelanjaan daripada 5.6% menjadi 5%. Orang tanya, mengapa tak kurangkan lebih lagi? Kalau kita kurang lebih, projek desa di wilayah terpaksa dipotong, projek sekolah terpaksa dipotong, kesihatan terpaksa juga dikurangkan. Saya tak sanggup. Jadi rakan-rakan Jemaah Menteri kata, kita potong projek-projek mega yang tidak mendesak, kita tambah projek pembangunan desa. Untuk pendidikan sekolah anak-anak kita, kita tambah 2 bilion ringgit dalam keadaan susah. Kita buat apa? Seluruh Negeri Sembilan, saya bercakap dengan Saudara Amin tadi, saya nak pastikan semua sekolah anak-anak kita ini tandas diperbetulkan. Ini apa jenis kenegara? Bercakap soal ekonomi hebat, gaji menteri, duta-duta khas semua tinggi-tinggi, tandas sekolah pun tak boleh kita baiki. Sebab tu saya kata, kita mesti selesaikan tahun ini juga semua tandas di negara sekolah anak-anak kita. 10 tahun pergi ke sekolah, saya ada pengalaman politician, hampir tidak ada sekolah yang tak ada tandas yang rosak. Ada sekolah itu 8 tandas, 4 rosak. Ini anak-anak kita. Jadi sebab itu saya kata, kita nak pimpin, kita kena rasa yang sebut tadi, denyut nadi masyarakat. Kita tidak akan tahu kalau kita tak dengar di bawah, kalau kita tak rasa masalah mereka. Sebab itu saya kata, kita kena rasa sebagai ketua bagi semua. Sebab saya kata, anak Melayu anak kita, anak Cina anak kita, anak India anak kita, anak orang asli anak kita, Dayak, Kadazan anak kita. Tapi dia pusing, dia potong, saya sebut anak Melayu, dia kata anak Cina anak kita, anak India anak kita. Dan anak Melayu dia potong dalam TikTok. Apa jenis manusia penipu macam ni? Pakai serban. Baik, itu jangan sambung ni, cukup. Tapi sebab itu kita kena tahu maklumat, kita kena tahu angka-angka ini. Apa lagi kita buat? Melalui Dr. Zaliha, kita baiki semua klinik-klinik desa. Berapa jumlah? Tambah soal pembaik pulih 1.4 bilion ringgit. Klinik desa ini walaupun tidak bawah Kementerian Desa, tapi tanggungjawab Timbalan Perdana Menteri yang berkenaan kerana membangunkan, memajukan kawasan desa dan wilayah. Semalam saya di Kepung, perumahan rakyat, saya sebut, kita nak Kuala Lumpur itu jadi megah, hebat, kota besar yang terkenal, bukan sahaja dengan Putrajaya dan Twin Tower, bukan. Ya, alhamdulillah ada. Tetapi gerai jelek. Restoran 7 bintang, 5 bintang hebat. Tetapi gerai dan warung, kerana orang susah yang manfaatkan, guna, maka tidak dipedulikan. Jadi kita ambil tindakan untuk menumpukan semula kemudahan-kemudahan yang memberi manfaat kepada rakyat jelata. Jadi sebab itu, saya minta saudara faham, ini bukan tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri, tanggungjawab seluruh pimpinan. Dan saya syukur, walaupun desas-desus di luar macam-macam, saya nak bagi tahu di sini, dalam peluncuran acara utama kementerian ini, karnival yang diadakan pada hari ini, termasuk disebut karnival usahawan desa. Saya nak sebut di sini, saya bernasib baik, alhamdulillah, pimpin kerajaan dengan satu semangat perpaduan yang jitu di kalangan pimpinan. Ya. Apakah asalnya UMNO ataupun GPS atau GRS ataupun PH, dia dalam kabinet kita tidak fikir soal itu. Kita fikir bagaimana nak pacu pertumbuhan negara, bagaimana nak bela nasib rakyat.